Korang tengah buat apa? Tak study ke? Esok test. Test? Test masuk apa? Masuk bab low carbon farming. Alamak, tak study lagi. Jomlah kita belajar sama-sama. Bebek, mana ide ni? Sekejap. Okay ni. Hai semua, hari ini kita akan mempelajari tentang satu kaedah pertanian moden, iaitu pertanian rendah karbon atau lebih dikenali sebagai low carbon farming. Ramai orang fikir semua tumbuhan ni menyerap karbon secara semula jadi. Jadi apa yang istimewanya dengan carbon farming? Sebenarnya carbon farming ni bukan sekadar kita menanam tanaman, tapi ia adalah antara cara untuk mengurus pertanian supaya lebih banyak karbon dioksida ataupun CO2 dapat diserap oleh tumbuhan dan tanah untuk tempoh yang lebih lama. Menariknya, kaedah ini bukan sahaja membantu alam sekitar, namun memberi keuntungan kepada petani. Jadi, apakah sebenarnya carbon farming? Carbon farming ialah sistem pertanian yang direka untuk meningkatkan penyerapan karbon daripada atmosfera dan menyimpannya dalam tanah serta biomasa tumbuhan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesuburan tanah, mengurangkan gas rumah hijau, menstabilkan hasil pertanian dan mewujudkan peluang ekonomi baharu melalui kredit karbon. Pendek kata, petani bukan sahaja menghasilkan makanan, malah membantu mengurangkan kesan perubahan iklim. Tapi, kenapa carbon farming ni sangat penting? Hari ini, sektor pertanian menyumbang kepada pelepasan gas rumah hijau. Pada masa yang sama, tanah sebenarnya mempunyai kemampuan yang tinggi untuk menyimpan karbon. Namun, aktiviti seperti pembajakan berlebihan, pembakaran sisa tanaman dan penggunaan baja kimia secara tidak terkawal boleh menyebabkan karbon terlepas semula ke atmosfera. Itulah sebabnya carbon farming diperkenalkan. Seterusnya ialah teknik carbon farming. Jadi, bagaimanakah carbon farming dilaksanakan? Terdapat beberapa teknik utama yang sering digunakan. Yang pertama ialah agroforestry, iaitu gabungan pokok dan tanaman dalam satu kawasan. Pokok membantu penyerapan karbon dan menyimpannya dengan lebih lama. Yang kedua ialah penggunaan cover crops dan tanaman penutup bumi seperti kekacang. Tanaman ini membantu mengurangkan hakisan dan menambah bahan organik dalam tanah. Selain itu, petani juga boleh menggunakan kompos dan baja organik. Kompos membantu menambah karbon stabil ke dalam tanah serta meningkatkan keupayaan tanah menyimpan air. Satu lagi teknik yang penting ialah pengemburan. Kaedah ini mengurangkan aktiviti membajak tanah supaya karbon yang tersimpan tidak mudah terlepas ke udara. Di kawasan tanah gabut pula, pengurusan air yang baik sangat penting kerana kawasan ini menyimpan karbon dalam jumlah yang banyak. Selain itu, sistem peternakan bersepadu juga boleh membantu apabila sisa ternakan diproses menjadi kompos dan biogas. Jadi, apakah manfaat carbon farming kepada petani? Yang pertama, petani berpotensi memperoleh pendapatan tambahan melalui kredit karbon. Yang kedua, penggunaan baja kimia dan kos pembajakan dapat dikurangkan. Yang ketiga, tanah menjadi lebih subur dan mampu menghasilkan tanaman yang lebih stabil walaupun dalam keadaan cuaca yang mencabar. Selain itu juga, produk pertanian masyarakat alam juga mendapat sambutan dan permintaan di pasaran global. Kesimpulannya, carbon farming merupakan satu pendekatan pertanian moden yang memberi manfaat kepada alam sekitar dan juga ekonomi. Dengan meningkatkan simpanan karbon dalam tanah, kita dapat membantu mengurangkan perubahan iklim. Pada masa yang sama, petani turut memperoleh tanah yang lebih sihat dan hasil yang lebih berkualiti. Inilah videonya. Korang dah faham ke belum? Sekarang baru kami faham. Menariknya tajuk ni. Kami dah faham. Korang faham tak?